Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azhari bin Asmawi. Nombor matrik 202584 dari kos Sains Mikrobiologi. Assalamualaikum. Nama saya Ammar Faiz bin Muhammad Yusof. Nombor matriks 200-227. Saya merupakan pelajar jurusan mikrobiologi. Nama saya Ahmad Hanif bin Muhammad Supardi, nombor matrik 202356 dan saya merupakan pelajar tahun 2, jurusan mikrobiologi. Nama Nur Ayuni binti Muhammad Said, nombor matrik 202311 dan daripada Bachelor Kejururawatan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Badri bin Muhammad Shah. Nombor matrik saya 203095. Saya daripada jurusan mikrobiologi. Nama saya Megat Muhammad Arif bin Megat Fuad, nombor matrik 203035, pelajar tahun 2, kos mikrobiologi. Jadi, dokumentari pada kali ini bertajuk Variasi seni tulisan bukan penghalang kepada perpaduan. Secara keseluruhannya, kami telah menyimpulkan 3 persoalan kajian, iaitu yang pertama, sejauh manakah kesedaran setiap kaum terhadap kepentingan tulisan masing-masing. Yang kedua, adakah rakyat Malaysia menghormati keunikan tulisan setiap kaum? Dan yang ketiga, bagaimanakah tulisan dapat merapatkan hubungan silaturahim antara kaum? Seterusnya, kami juga telah merumuskan 3 objektif kajian yang telah kami simpulkan daripada persoalan kajian, iaitu yang pertama, memberi kesedaran kepada masyarakat berbilang kaum mengenai seni tulisan 3 kaum utama di Malaysia, iaitu Cina, India dan Melayu. Yang kedua, memupuk sifat hormat menghormati terhadap variasi tulisan yang terdapat di Malaysia. Dan yang ketiga, merapatkan hubungan silaturahim agar perpaduan dapat diperkukuh antara masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang metodologi kajian yang telah kami gunakan. Yang pertama, kami menggunakan kaedah kajian kuantitatif. Kami menggunakan kajian perpustakaan untuk mencari dan mengumpul maklumat yang diperlukan untuk memahami tentang konsep, dan kajian ini berasaskan dokumentasi. Yang kedua, kami menggunakan kaedah kualitatif. Melalui kaedah ini kami menggunakan kajian lapangan dengan metod secara temu bual. Cara ini adalah untuk mendapatkan maklumat secara lisan daripada responden melalui cara percakapan secara berhadapan dengan seseorang untuk mendapatkan pandangan dan maklumat yang berkaitan. Kedua, saya akan menerangkan tentang konsep dan teori. Yang pertama, konsep tahap hubungan etnik yang telah kami gunakan pada kajian ini adalah konsep akomodasi. Konsep ini mempertahankan budaya etnik masing-masing dengan menggunakan formula A plus B plus C equal to A plus B plus C. Setiap etnik bebas mengamalkan budaya masing-masing dari segi pertuturan dan sistem tulisan dalam bahasa kaum masing-masing. Secara tidak langsung, variasi tulisan wujud disebabkan kebebasan masyarakat untuk berkomunikasi sama ada dalam bahasa Melayu, Cina ataupun India. Terusnya adalah teori masyarakat majmuk oleh J.S. Furnival 1948. Kami gunakan dalam kajian ini kerana kepelbagaian etnik di Malaysia wujud akibat dominasi penjajah. Masyarakat majmuk terbentuk hasil kemasukan etnik India dan Cina ke Malaysia. Mereka dibawa masuk oleh penjajah menerusi sistem Kanggani dan Kangcu demi keuntungan ekonomi penjajah. Hal ini telah membentuk kepelbagaian kaum dan bahasa di mana etnik Cina dan India bertutur menggunakan bahasa ibunda mereka. Perbezaan bahasa membawa kepada kewujudan sistem tulisan yang berbeza. Okay, berdasarkan dapatan kajian yang telah kami perolehi daripada borang soal selidik terhadap kajian tulisan, variasi tulisan bukan penghalang kepada perpaduan, seramai 58 orang responden telah mengambil bahagian dalam soal selidik ini, dan komposisi jantina seramai 50.1% untuk perempuan dan 48% lelaki yang terlibat.
Okey, seterusnya kita dah melihat rata-rata umur yang terlibat dalam soal studi diet ini rata-rata dalam lingkungan usia 20 hingga 25 tahun. Okey, dari segi komposisi kaum, yang mendahului adalah kaum Melayu iaitu sebanyak 75% dan kemudian diikuti dengan Cina dan juga India iaitu sebanyak 10%. Okey, kemudian kita pergi kepada bahagian pendidikan. Banyak mengisi borang ini adalah daripada kalangan ijazah sarjana muda dan kemudian diikuti dengan STPM dan lain-lain pendidikan. Okey, kita pergi kepada objektif yang pertama iaitu bahagian A. Sejauh manakah kesedaran setiap kaum terhadap kepentingan kepelbagaian tulisan yang terdapat di Malaysia? Di sini kami mengemukakan beberapa tulisan yang terdapat di Malaysia dan rata-rata rakyat Malaysia dapat menjawab soalan ini dengan baik. Dan di sini dapat melihat bahawa sebenarnya rakyat Malaysia ini sedar dan tahu berkaitan dengan kepelbagaian tulisan yang terdapat di Malaysia. Dan kemudian kita pergi kepada bahagian yang kedua. Bahagian B, iaitu adakah rakyat Malaysia menghormati keunikan tulisan setiap kaum? Di sini kami mengemukakan beberapa isu iaitu seperti isu tulisan Jawi dan di sini rata-rata rakyat Malaysia sebenarnya menyatakan ketidakwajaran terhadap isu bantahan tersebut. Dan di mana di sini juga kita dapat melihat bahawa rata-rata berpandangan bahawa untuk memelihara tulisan tersebut, kita perlulah memberi pendidikan kepada anak-anak dan juga membuat kempen untuk sentiasa mengingatkan anak-anak berkaitan dengan kepelbagaian tulisan yang ada di Malaysia. Dan di sini kita dapat lihat bahawa sebenarnya rata-rata rakyat Malaysia ini memang mempunyai sikap dan juga nilai menghormati antara satu sama lain walaupun dengan kepelbagaian yang ada. Okey, seterusnya adalah bahagian C iaitu bagaimana tulisan dapat merapatkan hubungan silaturahim antara kaum. Okey, di sini kami mengemukakan beberapa program yang dapat dianjurkan iaitu seperti bengkel dan juga festival. Dan di sini rata-rata rakyat Malaysia ingin mengambil bahagian dalam program dan juga bengkel tersebut untuk mendalami dan memahami tentang kepelbagaian yang ada dalam setiap kesenian tulisan yang ada pada setiap kaum. Okey, kesimpulannya yang dapat saya simpulkan adalah bahawa rata-rata rakyat Malaysia ini cakna dengan kepelbagaian tulisan yang ada dan sememangnya mempunyai hasrat dan minat untuk mendalami tulisan-tulisan yang ada di Malaysia. Hai Tio. Salam sejahtera. Okey. Hai, salam So, sejahtera Hanif. so, nama saya Ahmad Hanif bin Muhammad Supadi. Hanif nak kenal dulu dengan Tio. Boleh Tio perkenalkan diri? Boleh. Okay, Baik. salam sejahtera kepada Hanif. Okay, nama saya Tio Juyang. Boleh panggil Tio. Saya adalah pelajar tahun 2 Bachelor Kejururawatan di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Kami tengah buat kajian mengenai macam mana keberkesanan sistem tulisan ni dapat memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Saya nak minta pandangan Tio lah. Okay. So macam Tio sendiri daripada kaum Cina dan saya pun dari segi kaum Melayu. So dah nampak dah kepelbagaian kaum kat Malaysia ni. So saya ingin menanyakan, adakah Tio merasakan bahawa sistem tulisan merupakan salah satu cara untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia? Bagi pada pandangan saya rasa tulisan ni merupakan satu cara yang berkesan lah untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Hal ni kerana kalau sebagai contoh lah, kalau saya belajar tulisan berlainan daripada tulisan yang biasa pakai oleh kaum Cina ini, so saya boleh faham apakah kebudayaan ataupun sejarah berkaitan dengan tulisan ini. Sebagai contoh, kaum India mereka pakai tulisan yang lain daripada kaum lain kan. So jadi masa saya nak belajar tulisan-tulisan tertentu tu, mestilah saya akan kaji kebudayaan, kaji sedikit sejarah ataupun gaya hidup bangsa India. Jadi memang saya akan faham betul-betul macam mana corak gaya hidup mereka akan membentuk sistem tulisan tersebut. Dan dari segi situ saya boleh memahami secara lanjut tentang bangsa India
ataupun even bangsa Melayu. Jadi saya rasa ini memang salah satu cara lah ataupun memang satu pendekatan yang lebih sesuai untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Okey. So jadinya selain kita dapat belajar sistem tulisan orang lain bukan semata-mata untuk akademik, tapi kita dapat kaji dia punya latar belakang, so menyebabkan kita lagi kenal tentang orang kata sejarah-sejarah atau tulisan kaum lain, betul? Okay. Yes, ini So adalah untuk pandangan saya soalan lah. yang kedua pula, okay. Selain daripada itu kan, apa pandangan Tio bila kita mempelajari tulisan satu-satu kaum supaya kita dapat mengelakkan kesalahfahaman? Okey, bagi soalan ini, pada pandangan saya juga secara personal lah, saya rasa kalau saya dapat mempelajari tulisan yang biasa dipakai oleh kaum lain, memang boleh mengelakkan kesalahfahaman. Sebagai contoh, kalau saya belajar tulisan Jawi pula, so semasa bangsa-bangsa yang pakai tulisan Jawi ni, dia tengah tulis sesuatu. So, saya boleh faham apa yang dia tulis. So, takkanlah timbul like rasa salah faham ke, timbul like rasa macam terpinggir sebab saya faham apa yang dia tulis dan dia cuba nak sampaikan kepada saya. Jadi, memang dari segi situ saya boleh elakkan kesalahfahaman lah dan kami juga boleh pupuk semangat perpaduan sebab saya faham apa yang dia cuba nak sampaikan. Sebab memang masalah pertuturan dalam negara Malaysia ni dia agak masalah sikit sebab kan kalau Hanif perasan bahasa Melayu saya pun tak berapa fasih. Jadi segi pertuturan ni dia memang akan menyebabkan sesuatu isu lah, macam like aku rasa susah nak bertutur dengan kawan-kawan lain, lagilah macam kalau kawan India ke and so on. Jadi kalau kami boleh mempelajari tulisan satu-satu kaum, so bukan sahaja dari pertuturan bahasa tetapi dari segi sistem tulisan pula kami boleh saling memahami kebudayaan, latar belakang and so on. So kami boleh saling memupuk semangat silaturahim lah antara satu sama lain. Jadi saya rasa memang tulisan ni boleh elakkan kesalahfahaman ataupun lagi sesuai kalau saya kata memang semangat perpaduan dan juga hubungan silaturahim dapat dielakkan daripada segi melalui sistem tulisan ini. Okay. So kita boleh nampaklah dari segi hujah Tio mengatakan bahasa dengan tulisan ni sebenarnya ada hubung kait, betul tak? Sebab Betul. bahasa ni lebih cara kita bercakap, tapi tulisan ni lebih kepada kita bercakap tapi melalui penulisan lah, kita tulis. Yes. Okay. So soalan terakhir sekali untuk Tio. Okay. So Hanif nak tanya dekat Tio. So apakah yang Tio rasa usaha yang paling berkesan untuk mengintegrasikan pelbagai kaum melalui tulisan masing-masing? Kerajaan kena beri perhatian lah untuk perkara ini. So kerajaan mestilah wawakan kepentingan mempelajari sistem tulisan selain daripada kaum yang biasa pakai. Dan kerajaan bolehlah buat sikit BenQ ke ataupun festival yang boleh menjalankan usaha lah untuk rakyat Malaysia ni dia sedar kepentingan untuk mempelajari sistem tulisan yang lain. Rakyat sendiri kena sedar bahawa sistem tulisan ni dia memang berfungsi untuk mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Sebab kalau saya faham apa yang Hanif tulis dalam maybe bahasa Jawi ke bahasa yang tulisan lain, so memang hubungan akan dieratkan. So rakyat Malaysia memang kena sedar kepentingan mempelajari sistem tulisan yang berlainan. Kalau rakyat Malaysia sendiri tak sedar, kalau walaupun kerajaan dia menjalankan apa saja langkah, memang kesannya lebih kurang efektif lah. So tapi sebelum tu boleh tak Hanif nak dengar sikit lah Tio memperkenalkan diri dan ucapkan terima kasih dalam bahasa Cina, boleh? Boleh. Okay, saya akan sebut macam ni lah.
Okay, nama saya Teo Ju Yang. Kursus yang saya tengah mengikuti adalah Bachelor Kejururawatan dan saya berasal dari Sepang, Selangor dalam bahasa Imuda saya. Okay? Okay, so sila izinkan saya untuk berbahasa dalam bahasa Imuda saya lah. Sila, boleh. 我的名字叫张九阳，可以叫我九阳。我正在就读护理系，我来自雪邦，雪兰莪州。Itu saja. Setelah meneliti isu tulisan yang menjadi perbincangan hangat dalam kalangan rakyat Malaysia berbilang bangsa, yang kemudiannya menampakkan keretakan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia, kami mengemukakan beberapa cadangan yang boleh diusahakan bagi menyelesaikan permasalahan yang besar ini. Cadangan yang pertama adalah pihak kerajaan disarankan untuk merangka dan melaksanakan lebih banyak acara atau program yang dapat memberikan impak positif ke atas perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia, khususnya yang berkaitan dengan isu tulisan tradisi setiap kaum seperti tulisan Jawi dan tulisan Cina. Hal ini kerana pihak kerajaan memiliki kuasa yang besar dan menyeluruh bagi melaksanakan sesuatu pelaksanaan. Bukan itu sahaja, kerajaan juga menjadi satu entiti yang akan dipatuhi oleh segenap lapisan masyarakat kerana telah diberi mandat untuk menerajui negara dalam pilihan raya. Selain itu, ibu bapa juga perlulah memainkan peranan dan fungsi mereka dalam memupuk rasa hormat ke atas budaya dan kepercayaan kaum lain kepada ahli keluarga mereka, khususnya anak-anak. Bak kata bidalan, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Justru ibu bapa wajib memelihara dan mengajarkan anak-anak dengan sikap hormat terutama kepada budaya dan agama kepercayaan bangsa lain, supaya pada masa hadapan kelak, masyarakat yang wujud adalah masyarakat yang bertoleransi dan saling memahami. Bukan itu sahaja, setiap individu masyarakat Malaysia juga perlulah memahami akan prinsip rukun negara yang kelima, iaitu prinsip kesopanan dan kesusilaan. Dalam hal ini, kesopanan dan kesusilaan juga termasuk sikap hormat dan memahami kepelbagaian budaya yang wujud di sekeliling kita semua. Dalam sebuah temu ramah, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian menekankan bahawa setiap rakyat Malaysia memerlukan 3 nilai pegangan, iaitu memahami, hormat dan menerima. Kerana dengan memahami perbezaan yang ada di antara kaum, akhirnya kita semua akan mula menghormati dan menerima perbezaan yang ada. Tuntasnya, kita perlulah menghormati kaum lain walaupun kita semua berbeza budaya, kerana keamanan negara bermula dengan persefahaman kita semua. Itu sahaja hasil daripada kajian kami mengenai keberkesanan sistem tulisan dalam memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Jadinya kami berharap agar video ini dapat memberi impak kepada netizen, kepada masyarakat umum yang terutamanya yang melihat video ini, yang menandakan bahawa walaupun tulisan ini sebenarnya adalah penting dan ia merupakan salah satu aspek untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.